yang berbahaya, semua orang pun tahu bahaya tapi masih nak guna, masih nak mengambilnya. Okey, silakan. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, ada perkara yang tak berlaku zaman Nabi tetapi berlaku pada hari ini. Maka kaedah yang kita ambil daripada Quran dan hadis-hadis, kita hasilkan kaedah untuk menentukan hukum perkara-perkara yang kita lakukan pada hari ini. Contohnya berkaitan dengan rokok ataupun sigaret. Alhamdulillah, Dr. Dina tak pernah hisap rokok sampai sekarang. Semoga sampai hari kiamat lagi, insya-Allah ya. Lepas tu tak tahu orang hisap rokok macam mana, kepit pun tak betul. Jadi tuan-tuan dan perempuan termasuk, jangan menghisap rokok. Sebab fatwa kebangsaan tahun 1995 telah pun menghukumkan menghisap rokok ini haram. Mengapa haram? Pasti ada hujahnya. Antara hujahnya ialah hadis sahih sabda Rasulullah SAW yang berbunyi la dharara wa la dirar. Jangan lakukan sesuatu yang mendatangkan mudarat dan jangan balas dengan kemudaratan. Jangan melakukan sesuatu yang mudarat. Merokok ini banyak kemudaratannya. Mengikut kajian terkini oleh WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, mengatakan kimia dalam merokok ini berjumlah lebih kurang 7,000 kimia dan 70 daripadanya boleh menjadi penyebab darah ataupun kanser. Maka ia suatu yang mudarat. Tidak ada keuntungan. Jika ada pun keuntungan, setengah orang dia hisap rokok, wow, tadi rasa best ber, tapi mudaratnya lebih. Sebab itu fatwa haram memang fatwa yang hebat, mantap, dan insya-Allah perlu kita jadikan sebagai panduan dalam hidup kita. Ini tentang rokok. Rokok. Kemudian dunia moden sudah berubah. Melahirkan rokok baru. Dipanggil shisha. Ataupun di setengah tempat dipanggil hookah. Tapi samalah. Shisha, hookah tu adik-beradik lah, tuan-tuan dan perempuan. Keturunannya, jenisnya sama. Ini kita menghisap menggunakan satu tiup. Kemudian dia pergi ke satu tempat yang ada macam air. Air itu kadang-kadang ia berbentuk perisa. Mungkin perisa buah-buahan. Sebab itu penghisap hookah ini ataupun shisha ini, dia mungkin terperdaya dengan mengatakan, doktor tak berbahaya pun. Sebab apa yang saya hisap itu akhirnya pergi ke cecair. Cecair itu mungkin perisa buah-buahan, perisa apple sebagai contoh. Tidakkah itu semua macam mencuci kimia-kimia beracun? Rupa-rupanya tidak. Kajian antarabangsa satu demi satu menunjukkan bahawa kesan menghisap shisha sebab ia masih menggunakan nikotin yang biasa. Ini dadah berbahaya dalam rokok. Yang pakar-pakar UK mengatakan ia seumpama morfin dan lain-lainnya. Nikotin dalam rokok seumpama morfin dan lain-lainnya. Shisha menggunakan nikotin yang sama, tembakau yang sama. Masuk ke air, tapi masuk ke air pun hanya gimmick saja. Kesan racunnya tak berubah. Maka keputusan saintis antarabangsa ialah shisha, ancaman kepada kesihatan bagi orang yang menghisap shisha lebih kurang sama dengan orang yang menghisap rokok. Berdasarkan penemuan-penemuan ini, alhamdulillah, Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia telah pun menyuarakan fatwa mereka pada tahun 2013. Menghisap shisha ataupun hookah hukumnya haram. Itu diajar oleh agama. Dunia moden mengeluarkan rokok yang lagi satu, dipanggil e-cigarettes ataupun dipanggil rokok elektronik. Rokok elektronik ini macam-macam. Ini salah satunya. Saya pun jarang-jarang melihatnya. Kali ini kali keberapa, kali kedua, ketiga lah melihat e-cigarettes ini, rokok elektronik ini. Dia secara umumnya, kebanyakannya, saya punya kalimat yang berlapik ya, kebanyakannya menggunakan nikotin. Masih menggunakan nikotin, tetapi nikotin berbentuk cecair. Bukan tembakau.
Nikotin berbentuk cecair dicampur dengan gliserin, propylene glycol dan sebagainya. Kemudian orang penghisap menggunakan alat ini. Yang berbeza dengan yang shisha, dengan yang rokok yang biasa ini ialah dia tidak mengeluarkan asap. Disebabkan ia tidak mengeluarkan asap, nampak okey doktor. I think this should be okay for my health. Bab ini bab baru. Sebab itu fatwa kebangsaan belum lagi mengeluarkan apa-apa fatwa tentangnya. Tetapi sepanjang kajian, ya. Kesan dia? Ya bagus, Liana. Pertanyaan yang cukup bagus. Kesannya berbahaya, Liana. Sepanjang kajian Dr. Daniel yang Dr. muatkan dalam buku itu ialah penemuan masa kini mengatakan secara yakin kimianya ialah chemical cocktails. Kalimat yang saintis gunakan di barat ialah chemical cocktails. Kita biasa beli buah-buahan koktail kan. Buah itu, buah ini ada chemical cocktails. Macam-macam kimia ada yang juga merangsang menghasilkan kanser akhirnya. Fatwa belum keluar. Tapi yang dah keluar ialah kemudaratannya jelas. Sama seperti rokok, sama seperti shisha. Benar, Liana. Tak mustahil. Satu hari nanti fatwanya adalah sepertinya dikeluarkan bagi rokok dan juga shisha. Okey doktor, terima kasih. Okey, semua pun dah tahu sedikit sebanyak apa Dr. Dana dah demo kan. Kalau tak